Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek matematik hari ni cikgu sambung latihan hak cikgu bagi minggu lepas. Jadi hari ni cikgu nak bincangkan. Okey. Jadi untuk tajuk hari ni kita tengok. Okey, mula-mula sekali contoh 4. Contoh 4 ni cikgu suruh awak salin hari tu. Okey, cikgu harap awak salin dan cikgu dah terangkan contoh 4 ni dalam video yang cikgu bagi minggu lepas dah. Okey, jadi hari ni cikgu teruskan kepada latihan yang cikgu suruh buat, iaitu latihan nombor 3, praktiskan diri 1.1b. Okey, soalan nombor 3 ni sama dengan contoh nombor 4. Okey, dia kata diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, bila soalan dia kata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3, jadi awak kena tulis bentuk ni dalam bentuk ubahan terlebih dahulu sebelum awak jawab soalan. Okey, jadi kita tukar ayat dia ni. A ni kita tukar dalam bentuk ubahan, kita akan dapat P berkadaran dengan Q kuasa 3. Nampak tak? Ni. Okey, lepas tu kita tukar dalam bentuk persamaan, kita akan dapat P sama dengan KQ kuasa 3. Okey, di sini awak nampak tak ada K. K adalah pemalar. Jadi kita kena cari nilai K ni. Okay, untuk cari nilai K, awak perlu gantikan nilai P dan nilai Q. Okey, nak gantikan nilai P dan Q, kita ambil daripada soalan ni. Nampak tak? Dia kata P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Jadi nilai P dengan Q ni gantikan dalam persamaan. Okey, jadi kita akan dapat 32 sama dengan K. Q gantikan dengan 4, jadi 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 kita boleh selesaikan. Jadi kita akan dapat 64. Lepas tu nak cari nilai K, kita kena pindahkan 64 ke sebelah kiri. So kita akan dapat 32 per dengan 64. Jadi nilai K dia adalah 1/2. Kalau kita boleh kecil pecahan ni, kita kecil dah. Okay. Jadi ungkapan dia adalah P sama dengan 1/2 Q kuasa 3. Nilai K ni awak kena gantikan dalam persamaan yang kita dapat awal-awal tu. Sebab tu dah jawapan dia akhir dia macam ni. Okey. Seterusnya kita tengok B. B dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat P berkadaran dengan punca kuasa 2Q. Okey, lepas tu kita tukar dalam bentuk persamaan. Jadi kita akan dapat P sama dengan K punca kuasa 2Q. Jadi daripada sini kita kena cari nilai K. Okey, bila cari nilai K, kita kena gantikan nilai P dengan Q. Okey, PQ ambil daripada soalan. Dia bagi dah, gantikan sahaja. Jadi kita akan dapat 32 sama dengan K punca kuasa 2Q. Punca 32 sama dengan K punca kuasa 2, 4. Okey, punca kuasa 2, 4 bersamaan dengan 2. Okey, lepas tu nak cari nilai K, 2 pindahkan ke sebelah kiri. Jadi K awak akan dapat 32 per 2. Jadi nilai K awak dapat 16. Okey, jadi K ni, nilai K ni awak gantikan dalam persamaan yang kita buat tadi, yang kita dapat tadi. Jadi jawapan akhir kita akan dapat P sama dengan 16 punca kuasa 2Q. Okey, seterusnya contoh 5. Okey, cikgu sudah terangkan kepada awak semua contoh 5 ni. Okey, jadi cikgu teruskan kepada soalan nombor 4. Cikgu suruh buat, okey. Okey, nombor 4 dia kata gaji X yang diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja T jam. Diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak RM112 selepas bekerja selama 14 jam. Tuliskan persamaan yang menghubungkan X dengan T. Jadi sebelum awak jawab soalan ni, sebelum awak tuliskan persamaan dia, kita kena tengok daripada ayat di atas ni. Okey, ayat di atas ni dia kata gaji X berubah secara langsung dengan masa T.
Jadi bila dia kata berubah secara langsung, maksudnya awak kena buat dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. Jadi ubahan dia adalah X berkadaran dengan T. X tu gaji, T tu masa. Okay, lepas tu barulah kita tukar dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat X sama dengan KT. Jadi hijaunya awak kena cari nilai K. Jadi untuk cari nilai K, kita kena ganti X dan gantikan T. Macam mana nak dapat X dengan T? Ni, ayat yang kedua ni. Nampak tak? Dia kata gaji sebanyak RM112 selepas bekerja selama 14 jam. Jadi awak tahu gaji tu adalah X. Jadi kita gantilah X dengan 112. Lepas tu awak tahu T tu jam. Masa jadi T tu 14 jam. Gantilah T dengan 14. Dari persamaan ni. Okey, nak dapat nilai K, pindahkan 14 ke sebelah kiri, kita akan dapat 112 per dengan 14. Jadi kita akan dapat K sama dengan 8. Okey, belum habis lagi. Nilai K ni awak kena masukkan dalam persamaan yang kita buat saat ni. Ni yang kita dapat ni. Jadi jawapan akhir dia lah X sama dengan 8T. Okey, seterusnya contoh 6. Okay, contoh 6. Okay, dia kata diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 0.14 apabila X 0.2. Okay, yang ini sebelum awak selesaikan soalan A dengan B, kita kena bentukkan persamaan terlebih dahulu. Jadi, untuk bentukkan persamaan, kita kena buat dalam bentuk ubahan dulu. Okay, ubahan dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Jadi, kita tulis dalam bentuk ubahan, dia akan dapat Y berkadaran dengan X. Lepas tu kita tukar dalam bentuk persamaan, kita akan dapat Y sama dengan KX. Kita tambah K. Jadi di sini kerja awak kena cari nilai K. Jadi untuk cari nilai K, kita kena gantikan Y dengan X. Y, X kita ambil daripada soalan. Nampak tak? Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Gantikan. Okay, bila kita gantikan, kita akan dapat macam ni. Okay, lepas tu, kita nak dapat nilai K, kita pindahkan 0.2 ke sebelah sini. Okay, jadi K kita akan dapat 0.14 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat K 0.7. Lepas dapat nilai K, gantikan dalam persamaan yang kita buat tadi ni, atas ni. Jadi jawapan akhir dia adalah Y sama dengan 0.7X. Okay, seterusnya kita tengok soalan A. Saat ni belum jawab soalan Saat ni baru kita buat persamaan. Okay, kita tengok A. Dia kata hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okay, jadi apabila X sama dengan 5, jadi nilai X ni kita gantikan dalam persamaan yang kita buat saat ni. Okay, gantikan. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 0.7 darab dengan 5. Kurungan maksud dia darab Jadi 0.7 darab 5, kita akan dapat 3.5. Itulah jawapan Y. Seterusnya kita tengok kepada soalan B. Soalan B dia kata hitung nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Jadi kita kena gantikan Y ni dalam persamaan hak asal ni, hak kita dapat tadi. Jadi gantikan Y, kita akan dapat 0.875 sama dengan 0.7X. Jadi memandangkan kita nak tahu nilai X, kita pindahkan 0.7 ke sebelah sini. Okay, bila kita pindahkan, kita akan dapat 0.875 per dengan 0.7, kita akan dapat nilai X sama dengan 1.25. Okey, seterusnya latihan 5. Latihan 5 ni sama macam tadi, contoh 6. Okey, diberi Y sama dengan 1.8 apabila X sama dengan 0.6. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okey, yang pertama dia bagi A, Y berkadaran dengan X. Bila bentuk ubahan ni, kita tukar dalam bentuk persamaan, kita akan dapat Y sama dengan KX. Jadi hijaunya awak kena cari nilai K. Jadi bila nak cari nilai K, gantikan nilai Y dan nilai X. Mana nak dapat X, Y? Ni daripada atas ni. Digantikan Y dengan 1.8 dan gantikan X dengan 0.6.
Memandangkan kita nak tahu nilai K, kita pindahkan 0.6 ke sebelah sini. Jadi kita akan dapat 1.8 per dengan 0.6. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai K sama dengan 3. Bila dapat nilai K, masukkan dalam persamaan yang kita buat tadi. Ni atas ni. Masukkan nilai K. Jadi awak akan dapat Y sama dengan 3X. Okay, bila dah dapat persamaan macam ni, baru dah kita tengok soalan. Dia kata hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Jadi hijaunya awak kena gantikan X dengan 5. Jadi cikgu gantikan dah ni. Okay, bila gantikan, kita akan dapat Y sama dengan 15. Okey, seterusnya kita tengok B. Okey, dia kata Y berkadaran dengan X kuasa 2. Okey, bila dia bagi dalam bentuk ubahan ni, kita tukar dalam bentuk persamaan. Jadi kita akan dapat Y sama dengan KX kuasa 2. Jadi kita kena cari nilai K. Bila nak cari nilai K, gantikan Y dan X. Ambil daripada soalan. Okey, gantikan. Jadi kita akan dapat macam ni. Okey, lepas tu tengok dah, nilai X tu kita gantikan dengan 0.6. Ada kuasa 2. Jadi kita kena selesaikan terlebih dahulu. Jadi 0.36 kuasa 2. 0.6 kuasa 2. Bila tekan kalkulator, awak dapat 0.36. Seterusnya kita nak cari nilai K, kita pindahkan 0.36 pindah sebelah sini, kita akan dapat 1.8 per dengan 0.36. Tekan kalkulator, awak akan dapat K sama dengan 5. Lepas dapat nilai K ni, masuklah dalam persamaan asal tadi. Okey, bila masuk mula, ganti semula K sini ni, awak akan dapat persamaan dia Y sama dengan 5X kuasa 2. Lepas tu, barulah kita tengok soalan dia kata hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Jadi, X sama dengan 5 gantikan. Dan ganti. Jadi, kita akan dapat macam ni. Y sama dengan 5X kuasa 5 kuasa 2. Tekan kalkulator, awak akan dapat Y sama dengan 125. Okey. Jadi, untuk pembelajaran matematik untuk hari ini sampai di sini sahaja. Cikgu akan sambung esok pula. Okey, jadi hijau awaknya cikgu nak awak tengok daripada slide ni. Cikgu nak awak saling. Hok mana tak saling Hok mana saling dah biarlah. Okey, contoh 4 tu start daripada slide kedua sampailah slide terakhir. Cikgu nak awak saling semua sekali. Tolong saling. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.